Dah Puan. Okey, Puan boleh teruskan Puan. Okey, terima kasih kepada Alif Aiman dan juga Cina KI. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana sudi luangkan masalah untuk dengar taklimat kita pada petang ini. Okay, saya teruskan ya. Cikgu-cikgu boleh nampak ke paparan saya? Saya tak keluar. Oh, salah tekan. Sorry Puan. Okey, teruskan Puan. Boleh ya? Nampak Cik Lakai? Boleh. Saya nampak. Okey, saya teruskan taklimat kita pada petang ini iaitu berkenaan dengan praktikum bagi guru pembimbing. Okey, bagi pelajar unit V, praktikum yang fasa yang kedua, iaitu bermula pada 2 Januari 2024 dan akan berakhir pada 26 April 2024 iaitu selama 12 minggu. Okey. Yang ni bagi pelajar perdana lah. Okay, dan 2 Januari 2024 sehingga 26 Januari. Okay, 26 Januari 2024 itu selama 4 minggu bagi pelajar ataupun guru pelatih BNK. Okay. Okey, saya teruskan dengan panduan yang guru-guru boleh lihat dan saya rasa kebanyakan daripada guru-guru pembimbing bagi subjek sejarah hari ini adalah guru-guru yang berpengalaman yang pernah menjadi guru pembimbing sebelum ni lah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara beberapa perkara yang perlu diberikan penekanan iaitu kita lihat dari segi bimbingan dan juga penilaian. Okey. Okay, di mana bimbingan berterusan perlulah diamalkan sepanjang praktikum selama tempoh 12 minggu ni lah. Okay. Jadi maksudnya di sini kita bersama-sama, maksudnya guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia akan sama-sama bimbing pelajar-pelajar secara berterusan dalam tempoh sepanjang praktikum ni lah. Jadi yang seterusnya kita lihat kepada penilaian. Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. Sebab itu kita perlu buat beberapa bimbingan sebelum kita membuat penilaian. Baik, bagi waktu mengajar, iaitu bilangan waktu mengajar bagi mata pelajaran sejarah ataupun elektif teras ni adalah masa yang diperuntukkan adalah dalam 2 sehingga 4 waktu lah. Bergantung kepada pihak sekolah. Susunan jadual waktu yang telah ditetapkan. Cuma untuk bagi mata pelajaran elektif ni, waktu yang ditetapkan adalah 2 sehingga 4 waktu. Dan yang seterusnya, antara perkara yang perlu diberikan penekanan oleh guru-guru pembimbing, terutamanya kalau kita lihat di sini waktu relief guru pelatih ni yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi 5 waktu dalam tempoh seminggu. Mungkin ada ada pada minggu awal ni ada juga yang saya dapat info lah, bukanlah maksudnya ada yang dah terima relief kan. Jadi yang ini adalah waktu yang kita tetapkan adalah selama 5 waktu seminggu. Maksudnya tidak melebihi 5 waktu dalam tempoh seminggu tu.
Okey, yang seterusnya bimbingan yang dibuat yang perlu dijalankan, perlu dibuat oleh guru-guru pembimbing merangkumi bagi mata pelajaran sejarah dan juga aktiviti co-curriculum. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada pemetaan bimbingan untuk guru-guru pembimbing. Okey, sekarang kita dah masuk fasa yang kedua. Okey, kita tengok kepada fasa yang kedua. Saya tunjukkan di sini. Okey, bermula pada minggu yang pertama, ini secara inilah kita nak tengok apa borang-borang yang perlu kita guru-guru pembimbing perlu isi dan lengkapkan. Okey, di sini kalau kita lihat kita lihat kepada guru pembimbing elektif teras ni lah untuk mata pelajaran sejarah. Okay, bermula dengan minggu yang kedua, ya, di mana bimbingan perlu dijalankan secara bersemuka, dan borang yang perlu dilengkapkan iaitu borang PR1. Borang PR1. Okey, dan yang seterusnya kita lihat ini adalah dia punya pemetaan. Jika ada mungkin boleh disesuaikan ikut keperluan pihak guru dan juga pelajar lah. Okey, bimbingan yang seterusnya minggu kelima iaitu bimbingan bersemuka. Sama jugalah borang yang perlu diisi iaitu borang PR1 untuk mata pelajaran sejarahnya. Okey, baik, yang seterusnya minggu yang keenam itu kolaboratif yang pertama, dan kalau kita lihat di sini borang yang perlu diisi adalah borang kolaboratif. Baik, seterusnya kita lihat kepada minggu yang ke-8. Ini adalah antara bimbingan yang perlu dilakukan oleh guru-guru pembimbing untuk tempoh praktikum fasa 2 ni. Yang minggu yang ke-8 cadangannya iaitu bimbingan secara bersemuka untuk yang ketiga lah, kali yang ketiga. Dan borang yang sama juga perlu diisi iaitu borang PR1. Dan yang seterusnya adalah penyediaan bersama, cadangannya pada minggu ke-10. Tapi cikgu-cikgu tengok di sini, note di bawah ni, bagi pelajar yang hendak dicalonkan praktikum cemerlang, penyediaan bersama boleh diawalkan seminggu untuk mengelakkan kelewatan proses pencalonan. Ini yang telah disyadangkan oleh pihak yang dipraktikum dan sebenarnya ini adalah membantu. Okey, ini adalah yang secara lebih yang kita boleh lihat di sini sama juga macam tadi. Ini untuk penyediaan praktikum bagi teras perdana yang saya nyatakan tadi dan bersama borang-borang yang perlu diisi. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, saya teruskan dengan kalau kita tengok petunjuk ni, ini adalah dia punya ni lah yang terlibat di sini, guru pembimbing elektif. Yang tadi tu kolaboratif. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada agihan bagi agihan bimbingan dan penilaian elektif teras, bagi bimbingan dan kaunseling. Kita lihat di sini. Antara perkara yang melibatkan ataupun bimbingan dan penilaian bagi bimbingan dan kaunseling ni yang melibatkan elektif teras ni, guru pembimbing, kalau kita lihat kat sini untuk bimbingan bersemuka bermula pada minggu yang kedua dan yang seterusnya lah, dia melibatkan 4 minggu sahaja. Minggu yang kedua, minggu yang ketiga, keempat dan yang seterusnya lah PB ni adalah penilaian bersama.
Okey, dan seterusnya kita lihat kepada apa yang perlu, dokumen yang perlu disemak dan ditandatangan oleh guru pembimbing. Okay, mungkin ada, kita tengok satu persatu lah nanti. Okay, saya akan kita lihat bersama-sama. Okey, yang pertama kita lihat kepada rancangan pengajaran semester. Okay, rancangan pengajaran semester ni akan pelajar akan hasilkan berdasarkan kepada RPT yang diberikan oleh pihak sekolah. Ya. Okay, jadi pelajar praktikum ni akan membuat pengajaran semester dan guru-guru pembimbing diminta untuk menyemak lah dan melihat rancangan pengajaran semester yang telah dihasilkan oleh pelajar praktikum. Okay, dan seterusnya rancangan pengajaran harian, okay, RPH, yang mana kita tahu semua guru pembimbing ni, guru pelatih ni mereka perlu menyediakan rancangan pengajaran harian dan guru pembimbing perlu semak dan tanda tangan. Okey, yang seterusnya yang ketiga adalah catatan refleksi PDPC. Yang ini penting untuk guru-guru pembimbing semak. Okey, yang seterusnya rekod pengajaran berpasangan. Rekod pengajaran berpasangan. Borang PR1. Borang PR1 ni yang kita isi tadi tu lah, semasa membuat bimbingan secara bersemuka, sebanyak 3 kali tu. Dan yang seterusnya borang kolaborasi. Borang kolaborasi. Yang ketujuh adalah jurnal. Jurnal yang telah ditulis oleh pelajar praktikum ni. Mereka perlu menulis jurnal dan guru pembimbing perlu menyimak dan tanda tangan lah. Antara lain yang perlu disemak iaitu laporan co-curriculum. Laporan co-curriculum. Okey, dan yang ke-9 adalah laporan projek ataupun aktiviti. Okey, borang-borang yang berkaitan dengan bimbingan dan juga penilaian ni boleh didapati dari link YouTube yang telah disediakan oleh pihak IPG Kampus Ipoh, melalui link yang telah diberikan lah, dan saya yakin semua guru pembimbing pun dah dapatkan link ni kan. Jadi borang-borang yang berkaitan ataupun segala info yang berkaitan dengan bimbingan dan penilaian ni boleh didapati daripada link YouTube ni. Okey, yang seterusnya tadi kita lihat kepada apa borang ataupun dokumen yang perlu disemak oleh guru-guru pembimbing, dan seterusnya kita lihat kepada co-curriculum. Bagi bahagian co-curriculum. Pelajar wajib melaksanakan aktiviti co-curriculum minimum 1 jam seminggu. Guru pembimbing perlu mengisi PR1, borang PR1 bagi co-curriculum lah, mengikut bilangan dalam jadual penyeliaan yang telah ditetapkan oleh unit praktikum. Pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya 1 aktiviti co-curriculum dalam mana-mana komponen, sama ada kelab atau persatuan, sukan dan permainan atau unit beruniform di peringkat sekolah. Maksudnya pelajar perlu melaksanakan aktiviti co-curriculum berdasarkan kepada aktiviti ataupun komponen yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Kemudian mereka perlu menyediakan 1 RPH co-curriculum yang lengkap yang telah ditetapkan. Tadi itulah sama berdasarkan kepada 3 komponen tadi tu. Pada setiap kali pelaksanaan. Okey, seterusnya kita lihat kepada pelibatan pelajar dengan aktiviti luar yang melibatkan pihak sekolah. Mungkin sebelum ni ada yang bertanya tentang boleh tak pelajar maaf ya Puan Razia, maaf mencela.
Berkenaan dengan penglibatan, dengan apa yang perlu buat, itu semua semalam dah 3 jam kami dengar. Oh, Hari ini okey. hari ini bukan pengurusan untuk subjek ke? Ya, tapi saya cerita secara lalu saja sebab saya pernah dapat soalan tentang ni kan. Mungkin ada saya tak sentuh banyak pun tentang ni. Cuma Sebab secara semalam yang lalu ni je. semalam semua ni dah diterangkan. Oh, okey. Saya faham. Okey. Cuma mungkin ada ni kan, cuma saya ingatkan balik lah. Okey. Okey, ini adalah antara perkara yang berkaitan dengan aktiviti luar pelajar lah. Okey. Tadi sebab cikgu apa tadi daripada sekolah mana? Cikgu Syamala. Okey. Okay, saya cuma nak sentuh sikit saja tentang pelibatan pelajar berkaitan dengan aktiviti luar ni. Okey. Antaranya mestilah berkaitan dengan praktikal. Okay, perlu mohon kebenaran daripada pengarah dan yang lain-lain lagi lah yang cikgu boleh nampak daripada paparan yang saya tunjukkan ni. Okey. Okey, yang itu sahaja daripada saya. Cuma saya nak tunjukkan contoh orang PR1. Sekejap. Baik, sementara tu ada tak soalan yang ingin dikemukakan? Okey, di sini saya paparkan contoh borang bimbingan iaitu borang PR1 untuk makluman guru-guru.
Okey, ini adalah antara perkara yang terkandung dalam borang bimbingan praktikum bagi PR1. Okay, untuk bimbingan secara bersemuka. Okay, yang perlu diisi oleh guru pembimbing lah. Okay, antara yang kita boleh lihat di sini adalah aspek-aspek yang terkandung adalah seperti yang tertera. Okay. Kalau kita lihat bahagian A ni adalah perancangan bagi aspek perancangan. Okay, dan yang seterusnya kita lihat kepada bahagian B, pelaksanaan. Okay, di sini ada banyak bahagian yang perlu diisi oleh guru-guru pembimbing. Okay, yang seterusnya refleksi lah. Bahagian C itu adalah refleksi. Okay. Okay, yang di sini yang tadi yang perlu ditandatangan oleh guru pembimbing lah contohnya. Okay. Okay, nanti guru-guru boleh dapatkan borang PR1 ni melalui link, YouTube dan juga boleh dapatkan daripada pelajar lah. Okay, mereka ada sediakan. Okay, okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Puan, boleh tak on camera kejap nak buat documentation? Ya? Yeah? Boleh tak on camera kejap sebab saya nak buat documentation? Okey, boleh. Okey, ada apa-apa soalan tak daripada guru-guru? Setakat ni ada soalan? Okey, saya kongsikan dalam ruangan chat box pautan untuk mendapatkan borang PR1 ya, cikgu. Cikgu boleh klik situ dan akan keluarlah paparan yang mana ada senarai borang. Jadi cikgu boleh tengoklah di situ borang PR1 PSMP borang bimbingan PSMP PR1 cikgu boleh ambil lah di situ. Okay, ada isu juga tentang borang PR1 ni boleh ke type ataupun tulis tangan. Kedua-duanya boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau tak buat. Itu cerita dia cikgu. Kalau buat tulis tangan ke apa, tulis tangan ataupun type kami terima. Kalau yang kami tak boleh terima, kalau borangnya tak ada. Itu cerita dia. Okay, dan kemudian pastikan cikgu sebelum serahkan pada student, cikgu simpanlah satu salinan ni cikgu. Kata apa untuk rujukan, untuk kegunaan rujukan kita pada masa akan datang. Okey, terima kasih Cik Nakai. Baik, antara yang kita boleh lihat di sini yang saya nak tekankan adalah berkenaan dengan guru pembimbing yang dilantik oleh pihak sekolah, okay, yang terdiri daripada guru bukan option sejarah. Okay, adakah di antara guru-guru pembimbing di sini yang bukan option sejarah? Ada. Ada ya. Okay, ada persoalan tentang isu inilah. Okay, dan persoalannya adakah boleh terus jadi guru pembimbing ataupun tidak. Okay, kalau di sini kalau kita lihat
mana-mana guru pembimbing yang bukan option sejarah, tetapi mungkin beliau pernah mengikuti kursus penataran di SKP, ataupun apa-apa kursus yang berkaitan dengan sejarah, contohnya pembugaran di SKP, pemantapan pedagogi, sebarang kursus yang seangkatan dengannya lah, yang berkaitan dengan subjek sejarah, yang dibuat ataupun anjuran daripada pihak PPD, JPN ataupun KPM. Jadi perkara tersebut boleh diterima. Kalau walaupun bukan option tetapi dia dah pernah, cikgu tersebut pernah mengikuti sebarang kursus yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah tu, boleh diterima. Bagaimana pula dengan guru pembimbing yang bukan option dan yang tak pernah terima sebarang kursus ataupun penataran yang berkaitan dengan subjek sejarah ni. Ada ke di sini? Yang buka option dan yang tak pernah mengikuti kursus, sebarang kursus berkaitan dengan sejarah. Ada ya? Ada yang bertanya, jika tidak pernah hadir macam mana ya? Hadir maksudnya tak mengikuti apa-apa kursus ke, cikgu? Cikgu Pavitra. Okey. Okay, nanti kita akan beri maklumat yang seterusnya lah bagaimana. Ada selain Cikgu Pavitra, Cikgu Samsul. Cikgu Pavitra daripada sekolah mana tadi? Ya, saya nak respon soalan Cikgu Pavitra yang awal ni. Okey. Tak pasal tentang aktiviti kurikulum. Kami sebenarnya sudah maklum mengenaan perkara ini. Aktiviti kurikulum kebanyakan di sekolah sudah pun tamat dan selesai, dan bahasa mudahnya tak adalah pokok. Seperti mana semalam kita bagi tahu, ianya boleh dilakukan semasa subjek elektif. Di mana pelajar ni kita minta untuk mereka buat secara co-akademik. Pelaksanaannya tu dalam kelas ataupun sekiranya pelajar ini ada mendapat kelas ganti. Ini kalau ini salah satu option lah, kalau student kita diberikan kelas ganti, ada cikgu tak ada, dia ambil, dia boleh laksanakan aktiviti tapi bukanlah yang kata berlari di padang tak, yang aktiviti yang boleh laksanakan dalam kelas. Ada lagi soalan tak daripada guru-guru? Jadi saya harap kerjasama dan juga bimbingan daripada guru-guru pembimbing untuk memberikan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek, terutamanya dalam aspek PDPC lah, di dalam dan juga di luar bilik darjah. Yang kita boleh lihat dalam perkara-perkara yang penting lah antaranya yang pada peringkat awal ni. Untuk minggu pertama saya difahamkan minggu hadapan ada ujian di sekolah kan. Antara perkara yang perlu dititik beratkan untuk minggu awal ni, yang kita boleh lihat, yang pertama adalah jadual waktu. Ada student di bawah saya pun dimaklumkan mungkin minggu ni belum dapat lagi, mungkin hari ni yang maklumkan mereka akan terima jadual waktu. Dan kemudian berkaitan dengan DSKP. DSKP yang seterusnya yang tadi saya dah bincangkan tentang dokumen dan juga borang-borang yang perlu
sediakan, yang perlu disemak oleh yang perlu disediakan pelajar dan perlu disemak oleh guru-guru pembimbing. Antaranya iaitu rancangan semester dan juga persediaan mengajar harian. Ini adalah sangat penting di mana saya minta kerjasama daripada guru-guru pembimbing untuk memastikan pelajar dah menerima jadual waktu, kemudian mereka akan dapatkan DSKP dan juga RPT daripada pihak panitia sejarah sekolah, dan menyediakan rancangan semester dan seterusnya menghasilkan persediaan pengajar harian lah, RPH lah, dan seterusnya berikanlah juga tunjuk ajar kepada pelajar mengenai sumber-sumber PDPC dan juga proses bagi melaksanakan persediaan mengajar harian dan seterusnya melaksanakan PDPC di dalam kelas. Okay. Maaf bertanya ya Puan. Ya Puan. Puan Semalam masa meeting saya ada tanya pasal sebab kami dah habis syllabus. So macam mana nak bagi RPT kepada pelajar, and then semalam Puan tu kata boleh pelajar tu boleh pilih unit mana untuk buat revisi. So today I told my student bolehlah pilih unit mana, contohnya tahun 4 ambil lah Kesultanan Melayu Melaka, and then you try to prepare your RPT for this 5 weeks. Buat RPT untuk 5 minggu ni sebab nanti naik tahun kita akan start balik yang tu RPT lain, sebab 5 minggu ni memang kami dah habis and busy dengan UASA, dengan penandaan hari masa, ada cuti lagi, cuti Tampusem, sebab dia dapat sejarah 1 jam je kan seminggu. So boleh kan Puan buat revisi other than buat RPT untuk 5 minggu ni? Dia boleh buat RPT. Wah bisingnya. Maaf ya. Puan dengar tak? Boleh tak dia buat RPT berdasarkan 5 minggu ni untuk tujuan praktikum dia? Okey, terima kasih kepada Cikgu Syamala. Soalan cikgu tu berkaitan dengan dah habis silibus kan? Sebab kita tahu dah hujung-hujung tahun. Boleh kalau kita ambil satu tajuk ataupun unit untuk buat revision, kemudian pelajar akan hasilkan RPM berdasarkan tajuk tersebut lah dalam tempoh 5 minggu sahaja. Sebelum naik ke sesi yang baru kan. Dibolehkan. Baik, terima kasih Puan. Okey, sama-sama cikgu. Baik, ada soalan lagi ke daripada guru? Ada lagi tak soalan? Nanti saya akan kongsikan dengan pelajar bagi elektif sejarah ni. Saya dah kongsikan sebelum ni dengan mereka contoh
ataupun format penulisan RPH, okey, berdasarkan kepada ketetapan yang dibuat oleh pihak IPG. Okay, dan pelajar pun dah dimaklumkan tentang format tersebut. Okay, jika ada sebarang pertanyaan ataupun keperluan untuk guru-guru untuk lihat RPH tersebut, nanti boleh maklumkan kepada pelajar lah. Okay. Okey, kalau tak ada soalan daripada pihak guru, okay, saya lagi sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru pembimbing yang sudi meluangkan masa pada petang ini. Mungkin ambil masa cikgu kan daripada pagi di sekolah. Okey, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu jutaan terima kasih, okay, untuk kerjasama daripada guru-guru pembimbing dan juga pihak sekolah. Okay, dan sebenarnya kalau kita lihat memang banyak perkara yang kita kena tekankan kepada para pelajar kita, walaupun kita lihat sekarang mereka berada di dalam fasa yang kedua praktikum, tapi saya yakin mereka sangat-sangat memerlukan tunjuk ajar daripada guru-guru di sekolah. Okay. Jadi saya itu sahaja daripada saya untuk petang ini. Okay, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Okay, dari segi mungkin info ada yang tak dapat yang tak dapat disampaikan dengan lebih jelas. Okay, saya mohon maaf. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, sekian, terima kasih.